Okay, sekarang ni kita dekat Euro USD. Alright So dia simple je, kita nak main setup ni kan. First nak main setup ni kena follow trend lah. Okay, saya bagi contoh Jadi setup yang saya akan ajar malam ni adalah setup breakout. Okay, setup breakout ni macam ni tau. Saya bagi contoh. Okay, dia macam ni just now kita. Okay, ni resistance kan. Okay, apabila harga masuk price, dia ada dua benda je akan terjadi. Okay, either dia akan reject. Sorry buruk sikit pakai PC. Ataupun dia break. Okay. Jadi saya nak korang faham tentang break, okay? Break, iaitu resistance ni dia break, so resistance ni jadi support. So dia turun, kita akan naik. Faham tak macam tu? Alright. So bila main breakout ni, korang kena pegang 3 benda. Alright. Iaitu kita ada breakout, kita ada pullback dan kita ada entry. Alright. Okay. Buruk sikit tapi janji korang faham saya tulis. Okay. Breakout, pullback dan entry. Alright. So macam ni nampak Okay, ni resistance. Apabila dia break resistance, itu adalah breakout. Alright. Apabila dia pullback, nampak setiap breakout dia akan ada pullback. So jangan kejar setup. Okay. Jadi apabila ada breakout, dia akan buat pullback. Maknanya dia dah break zone tu, dia akan datang balik dekat zone tu. Okay. So kat breakout tak boleh entry, kat pullback tak boleh entry. Dekat dia dah sampai zone, baru entry. Alright. Faham Simple je kaedah dia. Okay, saya bagi contoh. Okay. Macam ni Kita tengok, kita perhatikan. Okay, kita perhatikan sini. Nampak sini? Sini ada satu zone yang kena break betul. Okay, sini ada satu zone kena break. Kita ambil besar lah sebab dia kecil sangat. Okay. Nampak tak? Ini resistance, dia break. Ini breakout, nampak tak? Breakout yang kemas. Hijau candle dia penuh tutup. Lepas tu dia buat breakout, dia buat doji, dia breakout balik. So ada double breakout. Okay, patutnya breakout, dia pullback kat sini, dia fly, betul? Tapi dalam situasi macam ni, case macam ni, dia buat breakout resistance, dia breakout resistance balik. So kita ambil yang atas ni Alright. Okay. So ini adalah zone dia. Alright. Nampak tak? Breakout resistance semula. Dan ini adalah pullback. Korang boleh nampak candle breakout, kalau breakout yang cantik, dia punya breakout dengan pullback dia, korang tengok pullback dia macam tak ada kuasa. Sebiji. Boleh nampak beza dia. Okay, so nak entry dia pula, kita go lower time frame, iaitu H1 ke bawah. Kita start dengan M30 dulu. Mana benda tu? Okay, sekarang ni. Okay, nampak breakout. Okay. So bila masuk lower time frame, korang kena marking resistance. Marking SNR lah senang cerita. Sebab kita tak tahu dia nak pakai yang mana. Faham tak? Sebab nampak ni support. Ni resistance, dia pecah resistance. Lepas tu dia pecah lagi. So price, dia akan datang balik kat antara satu tau. So kita tak tahu mana satu. So macam, okay, kita fokus kat sini Okay, nampak ni.
Saya ambil satu sini resisten, kan. Okey, dan sekejap saya pudahkan color lah. Saya ambil satu resistance ni dan saya ambil satu support. Kenapa saya ambil support? Sebab kadang-kadang harga ni dia suka pergi tempat paling bawah, faham tak? Jadi kita tak tahu benda tu. Alright. So, nampak tak? Breakout, breakout. Okay, yang ni pun kita tak boleh pandang, kita tak boleh tak pandang. Kita kena perhatikan juga, faham tak? Kalau dia buat single breakout, tak apa. Ini dia buat double breakout. So, kadang-kadang harga mungkin boleh pakai sini atau harga ni boleh pakai sini. Kadang-kadang harga pergi bawah ni. Faham tak? So, cara entry dia, confirmation dia adalah benda yang sama. H4, saya tunggu breakout SNR. So, sekarang ni dia breakout resistant. So, kita nak cari buy. Jadi, bila kita masuk lower time frame, kita kena tunggu benda sama juga. Bila harga masuk zone, kita tak boleh simply sell. Nampak tak? Sekarang ni dia tengah turun, masuk zone. Nampak tak? Momentum tengah sell. Kita tak boleh terus buy. Bahaya. Faham tak? Itu adalah bahaya. Sebab apa? Benda ni kita panggil first entry. Dia ada dua jenis entry tau. Okey? Ada dua jenis entry. Yang macam ni. Okey, contohkan ini zone kita kan. Zone kita. Dulu orang yang biasa main breakout, dia akan fikir macam ni tau. Sekarang ni aku ada 3 zone. Okey. Sampai sini aku nak layer sini. Aku entry sini, kalau dia turun sini, aku layer sini, dia turun sini, aku layer sini, aku makan 3-3. Orang biasa kalau first belajar breakout dia akan buat macam tu. Tapi benda tu bahaya. What if dia turun sampai bawah, mak. Dia turun, lepas tu turun lagi. Macam mana kalau macam tu? MC lah. Betul tak? So kita kena tunggu confirmation. Okey, apa confirmation dia? Okey, bila harga masuk dalam zone kita nak dia buy, betul. Jadi kita nak kena ada satu momentum buy masuk dan pecah resistance dan candle close. Faham tak? Itu kita punya indication. Kita tengok kat sini. Harga turun. Nampak tak? Dia pecah support, dia turun, pecah support, dia turun kat sini, dia bounce. Dia bounce tapi dia tidak pecahkan apa-apa pun. Nampak tak? Ini adalah resistance. Okay, saya tukar warna tukar warna biru. Okay, nampak? Ni pekat sangat ni. Sekejap. Okay. Nampak dia turun, dia bounce, dia kena resistance, dia masuk balik and then dia pecah. Dia pecah resistance, nampak? Dia pull back, dia terus fly. Ini yang dinamakan second entry. Entry yang paling selamat. Okay, faham? Benda ni ada SOP lah, ada prosedur. Okay. Jadi apa yang saya cuba sampaikan, entry dekat first entry adalah berisiko. Tapi apabila SOP siap, kita entry at second entry, lagi selamat. Cuma problem ni kita akan kerugian sedikit pips lah. Okay, nampak tak? Okay, kalau korang, siapa yang entry daripada sini dah dapat 20 pip lah. 20 pip awalan. Tapi disebabkan entry sini lambat, tapi korang tengok, dia terus loncat. Boom. Berapa pip ni? 50 pip. Easy. Okay, nampak tak? Dia kalau kat M30 tak nampak, kita masuk M15. Boleh je. Tapi apa-apa pun kita kena ikut prosedur. Daripada M30 tak nampak, masuk M15. M15 tak nampak, masuk M5. Faham? Okay, nampak tak? Nampak breakout kuat, datang balik, dia kalau betul zone anda ni, kalau zone kita ni betul, kita boleh tembak balik. Faham? Dia akan naik balik. Faham Okey, itu satu. Lagi satu saya nak explain. Kalau misalnya korang buat benda ni kan, saya boleh cakap 10 kali korang buat, saya boleh cakap 8 ke 7 kali jadilah. And korang jangan risau. Contohnya korang main breakout and then dia pecah zone korang. Macam ni kan. Okay, korang jangan risau tau. Sebab nanti harga akan datang balik kat zone korang, kat sini ataupun kat sini. Faham tak? Zone ni dia jadi flip. Daripada zone buy, dia akan jadi zone sell. Faham tak? Alright? Okay, saya bagi contoh. Kita tengok ada tak kat belah kanan.
Nampak tak? Kita masuk H4. Mana zone tadi? Baik. Nampak tak? Zone ni dia pecah, and then kita boleh pakai zone ni untuk sell pula. Alright. So sebab tu pentingnya confirmation. Kalau korang tak terus main first entry, buy, nampak dia bocor. So nampak tak? Dah bocor, kita tahu apa nak buat. Counter je lah sell. Okay. So guys, clear tak apa yang saya explain? Okay, saya baca jap chat Apa salah tak nampak? Baik. Yang lain nampak kan? Ahmad Tarmizan dia tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Pidot saya dah explain confirmation Clear tak? Setiap pair lain perangai. Kadang-kadang dia pull back, kadang-kadang tu jalan. Sebab tu Zul kena betul. Kalau Jai selalu ada problem macam tu, check time frame. Faham tak? Kena check balik dengan time frame macam mana main. Sebab kena ingat tau, time frame besar sentiasa betul. Faham? Sebab tu orang cakap weekly, monthly dengan daily tu adalah weekly dengan monthly adalah father time frame. Daily H4, H1 adalah mother time frame. M30, M15, M5 dan M1 adalah son punya time frame. Jadi macam dalam family lah. Faham tak? Anak tak boleh lawan mak. Mak tak boleh lawan ayah. Faham tak? So kalau dekat H4 nak buy, H4 nak naik. Tapi M15 nampak turun. Dia akan ikut H4 nak naik. Faham tak? So korang kalau nak analisis ni, kena daripada besar ke kecil. Korang tak boleh analisis daripada M5, lepas tu M15, M30, nanti lain jadi. Okay? Try daripada besar ke kecil. So korang akan nampak jalan cerita. Okay? EU ni pun kalau nak saya buat jalan cerita pun boleh. Ke mana arah ke jalan semua saya boleh, insyaAllah saya boleh try lah kalau nak saya explain. Saya guna juga chart pattern. Saya guna trading view untuk analisis sebab lagi senang, saya boleh tarik ke belakang, faham tak? MT4 kan sangkut-sangkut. Okay. So macam mana? Nak jap saya baca balik. Saya confirmation chart pattern guna juga. Setup kat mana yang sebenarnya? Maksudnya apa? Ni setup lah ni. Alright. So macam ni. Okay, saya baca. Tunjuk jalan cerita EU. Okay, boleh. Nak tahu jalan cerita, kena tahu direction. Sekejap, saya potong sekejap. Saya ada orang nak tengok jalan cerita. Nak tahu jalan cerita, kena tahu direction. Nak tahu direction kat mana, kena tengok daripada, dia patutnya kena tengok awal daripada mana? Daripada weekly. Tapi saya start daripada daily je. Okay. Okay, nampak tak? Setup, dia akan main hujung ke hujung tau. Dia akan main daripada hujung ke hujung. Okay. So kita tengok tak sini. Nampak tak? Waktu 2021, 30 Mac, dia start naik. Okay. Dia start naik and then dia turun. Market akan datang balik kat sini. Okay. Dia akan datang balik kat tempat dia first breakout. Okay. Okay. Nampak tak? Dia datang balik. Okay. So dia nak ke mana? Dia akan datang ke, kalau sini jauh sangat. Mana terdekat breakout punca? Sini. Nampak Dia turun, dia naik, dia turun. So harga kalau naik, dia akan menghala ke sini. Okay. Tapi harga nak ke sini tak mudah. Sebab apa? Sebab ada SNR. Faham? Jadi untuk ke sini, market dari sini kat sini, market daripada bawah ni nak ke sini, dia kena lalu sini.
Nampak tak? Dia ada zone sini. Sini pun ada zone. Faham? Tapi kita boleh tahu lah, kalau andainya dia dapat pecah trend line ni, kalau market dapat pecah trend line, dia akan sampai sini. Kita tahu lah ni pit stop pertama, ni pit stop kedua. Kalau dia sampai sini, dia gagal, dia akan ke sini balik. Kalau ni pecah, dia nak ke mana? Dia akan ke sini pula. Rasa sini shadow panjang ni. Kalau ni pecah, dia akan ke sini. Ini kita main ni adalah main end to end, hujung ke hujung. Okey. Okey, saya tunjuk contoh Saya cuba carilah kalau jumpa. Bismillah. Saya padam dulu. Okay, nampak Kan, nampak ini main reversal tau. Okay, nampak ni uptrend. Dia downtrend. Okay, sini ada satu resistance dia tak ambil lagi. Kan, downtrend. And then dia buat satu breakout. So dah jadi uptrend. Dah jadi uptrend. Lepas tu dia turun. So ni zone. Dia tak ambil lagi. So nampak tak dia turun. Dia turun lagi. Kan. Kita tengok H1. Nampak dia turun. Dia turun. Dia turun. Kan dia turun. Nampak sini. Dia buat breakout. Kan. Nampak tak? Dia breakout ke sini. Dia breakout. Dia cari sini balik. Okay. Nampak kat sini dia junam kan. Sini kat M15 ada zone. Nampak ada breakout. Okay. Dia junam. Sampai sini. Betul? Lepas tu dia start uptrend balik. Nampak? Dia uptrend, dia akan kejar hujung balik. Ni dia tolak sampai sini balik. Okay, nampak dia tolak ni, dia pecah apa? Pecah support. Betul? Okay, nampak? Dia sampai kat support, dia tenang balik ke sini. Okay, nampak? Sini, dia tolak balik sini. Sini, dia buat satu breakout. Nampak tak? Dia turun ni, dia pecah satu support. Dia main kat sini. So, sini tempat mula punca dia kat mana? Punca kat sini. Dia nampak? Punca kat sini, dia tolak kat sini, sini, sini. Sekarang harga main kat sini. Tapi kalau dia nak ke sini, ada tol. Ni tol dia. Faham tak? Dia pecah ni, dia pecah ni. Kalau dia pecah bawah, dia pecah bawah. Faham tak? Ini main breakout, main end to end, hujung-hujung. Okay. Korang kena tahu jalan cerita, direction, macam mana market nak pergi. Kalau korang tahu, memang senang je. Okay, sekejap Saya baca sekejap. Okay, tadi saya tunjuk direction je. Okay, saya tunjuk contoh lagi Low risk entry Low risk entry itulah second entry. Entry yang kedua. Faham?
Okay. So saya akan tunjuk balik contoh. JJ. Kita nak buat kat JJ. Boleh? JJ sebab apa yang saya nampak, dia start turun kat sini tau. Nampak tak? Dia punca dia kat sini. So saya rasa nak kejar situ kot. Orang biasa ingat kat sini kan. Memang betul sini. Tapi kita tak boleh, nampak tak? Dia breakout support sini. Jadi kita highlight sini, betul? Tapi tak semestinya kita tak boleh pandang, kita tak boleh lepas pandang sini lah, faham tak? So kalau kita masuk M15, nampak tak? Harga kat sini. So kalau harga break, kita tengok kenapa JJ terbang. Mesti ada sebab. Nampak tak? Tak, dia ambil ni. Okay, kita tengok daily ada tak sebab. Nampak tak? Daily punya first. Daily punya breakout. Nampak dia datang balik. So sekarang ni dia nak menuju ke mana? Dia nak menuju ke sini. Hujung ni. Sekejap. Sekejap saya analisis dulu. Apa yang saya nampak, JJ dia nak kejar sini lah. Tapi, dia nak kejar sini. Tapi sini dia ada tool juga. Nampak tak? So kalau dia gugur kat sini, dia tak sampai sini. Mungkin dia akan turun. Dia ambil sini balik. Lepas tu dia akan try sini balik. Kalau dia gagal, dia akan turun balik ke bawah. Sebab direction saya tengah sell. Sebab DJ dah naik daripada zaman bila? Daripada 2020. Bulan Mac, faham tak? Dan akhirnya, dia dah pecah balik. Nampak jadi, ni sekejap, kat sini. Dia dah pecah trendline tu. Jadi orang expect sell lah. Tapi itulah. Mungkin kat sini atau dalam ni. Baru dia turun. Tengok minggu depan. Betul. Okay, saya akan masuk balik pasal breakout. Semua okey Maaf tadi kita borak-borak analisis. Okay, so kita tengok sini. Okay, kita tengok sini Kalau korang nampak ada satu breakout betul. Saya ambil satu candle sebab zone tu kecil sangat kan. Macam ni kan. Okay. Kita masuk H1. Okay kan. Masuk M30 lah. M30 kita lukis lah SNR mana-mana yang patut kan. Okay, ni satu resistance. Ambil support ke apa kan. Pening pula je ni. Tak apa, ambil satu zone lah. H4 tadi. Okay, macam ni kan. Okay. So masuk M15, kalau korang tengok. Okay, harga masuk kan. Ada tak buat apa-apa breakout yang cantik? Tak ada. Faham tak? So, nampak tak? Zone ni daripada kita buy, kita flip jadi sell. Faham tak? Sebab apa? Sebab tak ada second entry yang cantik. Faham? Itu kalau kita main second entry. Kita kena nak tunggu ada bentuk
macam ni, macam ni. Tapi tak ada benda tu, nampak tak? So kita tak entry. So kita boleh sell kalau dia pecah. Faham? Tak apa, kita cari lagi. Kita cuba cari lagi Hmm. Tengok ni lah. Okay, kau nampak Ni kan, candle ni, kenapa saya ambil sampai atas? Sebab candle ni, waktu dia pecah support ni, dia pecahkan dua support tau. Ni support, sini pun support, betul? So saya ambil dia dua. Okay, kita masuk M30. Kita tengok peluang entry ada tak. Okay, nampak dia break, dia junam lagi kan. Okay, lepas tu harga naik dengan kuat. So nampak tak, momentum tengah buy ni, kita nak sell ni sebab dia dah breakout kan. Dia dah breakout support H4. Kita nak sell ni, tapi momentum buy. Boleh ke sell? Tak boleh, bahaya. Faham tak? Kerja gila. So kena tunggu second entry. Kita kena tunggu apa? Dia break satu support. Nampak tak? Dia buat support, dia break. Nampak tak? Dia pull back. Kita entry lah. Okay. So nampak? Dia turun. Kita dapat 80 pips. Okay. Tutup lah kalau nak 80 pips pun. Bukan kecil. Betul tak? Lepas tu dia naik balik. Kita boleh sell. Okay, nampak? Dia naik balik. Nak sell kat sini boleh. Kalau takut tak apa. Nampak tak? Dia buat breakout balik. Dia breakout, support kat sini, nampak? Dia breakout, dia cium sikit. Junam, kita nak M15. Nampak tak? Sini kita boleh sell. Dah TP sini kan. Lepas tu nak re-entry sini boleh. Atau tunggu nampak. Dia turun, dia break support. Kita sell kat sini. Okay. Ini second entry. Kalau nak first entry, tekan kat sini terus. Alright. Faham tak? Okay, nak bagi accurate dia macam ni apa yang saya nampak lah. Nak main breakout ni, dia kena ada satu je. Analisa forex dan saham beza. Forex ni kita lawan dengan bank tau. Bank lawan bank. Faham? Saham ni kita bank tak masuk, jarang lah. Dia main dengan orang dan company lah banyak. Jadi dia fundamental lain sikit, dia psikologi. Apa yang saya boleh cakap kalau main breakout ni, kena ada breakout yang cantik tau. Faham tak? Okay. Semua saya tunjuk semua breakout clean. Nampak tak? Candle dia pecah support ni dengan kuat. Nampak tak? Bukan candle pecah kecil-kecil. Jadi benda tu memberi kita keyakinan lah. Lebih. Faham tak? Macam ni pun kan. Tengok ni. Kita cuba tengok. Kita tengoklah apa yang kita jumpa. Breakout support. Nampak tak breakout kuat kan? Datang balik, kita boleh sell kan. Kita masuk M15. Masuk M15. Kan dia buat macam ni. Dia break. And then dia masuk balik. Kalau macam ni kita memang terkena lah. Kan? Access ni. Sebab apa? Sebab harga nak naik lagi. Faham tak? So kita tak boleh buat apa lah. Okay, kita cuba cari lain Okay. Titik TP, boleh nanti saya ajar TP, tapi saya bagi contoh dulu. Okay, saya bagi dalam contoh-contoh breakout, bagi jelas. Lepas tu baru saya bagi tunjuk take profit macam mana.
Okay, kita tengok sini kan. Breakout. Kita marking lah tengok apa ada. Kita masuk M15. Okay, breakout. Sekejap. Saya masuk. Zone saya besar sangat ni. Kan, okay. So masuk M15. Kita masuk M15. Okay, kita boleh nampak kan. Dia breakout, dia masuk balik kat sini. And then dia turun. Okay, kita masuk M5 pula. Tak ada data lah sini. Kita masuk M15 je. Okay, nampak tak sini? Dia masuk je, touch. Dia buat satu breakout. Breakout yang kuat kan. So kita boleh pandang lah zone ni. Faham tak? Untuk kita second entry. Faham tak? So kat sini kita boleh buy. Floating dalam 15 pip. Okay. And then kita fly dalam 50 pip. Okay lah kan, betul tak? Itu penting second entry, faham tak? Kalau tak ada second entry, dia turun, turun lagi. Jadi dekat zone tu, kita kena ada berlaku satu breakout. Faham tak? Baru bagi kita yakin. Alright. Floating tu benda biasa. Okay, floating tu benda biasa. Sekejap. Saya marking SNR. Tapi besar sangat. Sekejap. Ramai suruh saya tengok apa? Okey. Ya, saya buat kotak marut sikit. Tak apa, saya betulkan. Macam ni. Okey, nak buat kotak kan? Macam ni je. Nak buat kotak. Buat satu kat siapa. Buat, faham tak? Macam ni. Marking resistant, faham tak? Okey. Alright, faham. Kalau macam ni, tak ada resistant kan? Kita masuk H1. Okey. Tadi. Saya biasa saya ambil satu body je, faham tak? Sebab saya mana nak analisis. Saya nampak breakout, saya ambil satu box. Saya ambil satu box sebab saya punya style, saya tak entry membabi buta. Saya contohlah contoh macam ni kan. Okey, contoh kan. Okey, saya punya box pun besar-besar. Sebab apa? Sebab saya entry dengan confirmation. Jadi kalau saya nampak breakout kan, saya angkat je semua. So, saya biar je lah. Biar ada confirmation baru saya masuk. Faham tak? Sebab saya entry dengan confirmation. Jadi saya dah terbiasa pula macam tu, sorry. Okay, macam ni kan, tak ada resistance kan. Kita ambil lah resistance sebelah tu. Okay. Kita tengok sini Okay guys, nampak ni. Dia naik, dia turun, dia pacak kan. Nampak tak dia pacak kan? Okay, nampak. Dia pecah satu. Resistance, nampak sini resistance. Nampak tak? Breakout, pullback, entry. Okay. Macam tu je. Dapat dalam 60 pips. Okay. Dia korang kena ingat tau. Setup sama. Kita tunggu breakout, kita tunggu pullback. Bila masuk M15, M30, M5, kita tunggu harga datang kat zone kita. Kita tunggu satu breakout SNR, kita tunggu satu pullback kat SNR, kita entry kat SNR.
Faham? Macam tu. Okay. Faham Faham tak macam mana saya buat zone? John Abraham, macam mana tahu tak ada resistance ke? Saya tak faham soalan lah. Macam mana tahu tak ada resistance? So ada tempat entry, okay. Okay, lagi. Okay, saya cuba conteng macam ni. Macam ni tau. Okay, ni contohlah ni H4 kan. H4 kan. Ni resistance kan. Okay. So ini breakout. So bila dia pull back, masuk zone kat M15 kan, dekat zone tu korang tak boleh terus buy tau. So korang kena tunggu ada satu breakout juga. And then masuk kita buy. Faham tak? Kat H4 kita tunggu SNR kena breakout. Kat lower time frame pun kita tunggu SNR kena breakout dalam zone. Baru kita masuk. And then tunggu pullback and then baru kita masuk. Faham? Okay, faham. Dia macam ni lah nak main SNR ni, breakout ni macam ni Okay kan, contoh ni kan zone dapat ni ada satu resistance kena breakout kan. Dia nak senang, korang marking satu resistance macam ni, and then korang marking satu zone kat bawah dia. Ambil lah support tu, faham tak? Sebab kan kita kadang-kadang harga ni dia suka pergi tempat bawah-bawah. Faham tak? Dia ambil bawah-bawah, baru dia naik. Macam gold suka macam tu. Faham? So, ini adalah zone kita, tempat kita entry. So, nak entry kena dekat lower time frame. Faham? So, dah masuk lower time frame. Kalau kita entry sini, kita panggil first entry. First entry tu risiko. Okay. So, kita kena tunggu second entry. Second entry tu, kita biar dulu price buat kerja dia. Okay. Nampak tak? Dia masuk dalam zone, dia tendang naik atas. So, kita dah siap SOP kita. Faham? So, dia dah ada breakout. Dia pull back, kita buy kat sini. Kita buy, adalah sikit floating kan. Dalam 14 pip. And then dia naik. Faham? 50 pips. Clear Macam nak tahu tu resistance? Maaf saya new. Oh, okay, faham. Saya akan tarik daripada shadow ke body. Okay. Oh, nak tahu resistance itu kena start daripada awal tu. Itu dah topik lain. Kesian yang lain. Tak fair lah. So, saya rasa awak jam VIP, saya ada video tentang SNR. Okay. Okay. So, saya boleh share pasal take profit, tapi yang lain clear tak? Kalau yang lain faham, baru saya boleh share pasal take profit. Kalau semua dah faham pasal breakout, kita masuk take profit. Break candle tu macam mana? Nampak tak sini? Bayangkan kan harga kat sini kan. Contoh harga kat sini, ini kan resistance. Ini kan support. Faham tak? Jadi, kalau harga turun, dia buat support, dia pecah support dia ke bawah lagi. Kita tak nak dia ke bawah. Kita nak dia pecah atas. Sebab dia datang balik kita nak buy. So, dia turun,
dia pecah resistance. Okay, faham? Sekarang ni se-entry lawan trend kan? Bukan ikut trend. Okay, kita cuba tengok. Betul? Sekarang tengah downtrend. Tapi, dia kena faham tau. Bila kita nak main trading forex ni, kita ada dua cara. Satu continuation, satu reversal. Okay? Kalau korang tak reti main reversal, jangan main reversal. Main trend je. Okay. Nak main reversal, kena ada setup dia. Macam ni setup dia. Ada siap SOP semua, baru masuk. Faham? Dia kena ada breakout satu trend line, kena ada breakout SNR, baru boleh masuk. Kalau main reversal, membabi buta, memang kena. Faham? Okay? Sebab kalau korang tengok, dia pacak, dia turun balik. Sebab apa? Sebab downtrend. Faham tak? Dia tengah trend sell. Tapi kau kena ingat, dalam buy ada sell. Dalam sell ada buy. Okay? Sebab tu kadang-kadang member kau buy, kau sell. Tapi dua-dua profit, dua-dua TP. Faham tak? Dia macam tu. Beza dia cepat atau lambat je. Saya dah terangkan tadi kan, pasal breakout. Breakout adalah breakout SNR lah. Resistance, dia dipecahkan. Faham tak? Dekat zone, boleh terjadi dua perkara je. Zone tu is either break atau zone tu di reject harga. Jadi saya nak ajar malam ni, kita fokus kepada zone yang kena reject. Zone yang kena break. Faham tak? Breakout, pullback dan kita entry. Okay? Guideline SNR ada, saya dah ajar itu. Ada dalam video. Okay, so semua dah faham belum? Kalau tak, saya nak ajar cara nak take profit. Okay? Saya tak main stokastik. Kalau saya main, saya belajar. Saya takut salah lah. Okay, kan? Kita nak buy kat sini kan? Okay, kita nak buy kat sini. So, bila kita buy kat sini, ingat tau, kita entry kat SNR. So, kita punya take profit pun kena dekat SNR. Faham? So, kita buy kat sini kan? So, kita cari mana SNR yang terdekat. Okay, nampak tak sini? Sini ada satu SNR. Betul? Kan? Kita ambil sini lah. Resistance kan. Sini ada satu SNR. Mana lagi? Atas ni ada satu SNR. Betul? Mana lagi? Sini ada satu SNR. Betul? So korang boleh buat ni TP1, ni TP2, ni TP3. Faham? Nampak tak? Dia naik ke TP2 je dah start. Dia tak sampai TP3. Okay? Macam tu je. Kita tengok kita masuk H1. Nampak ni? Ada breakout kan? Nampak dia breakout support. Satu support. Dia breakout. Satu lagi support. Dia breakout. 3 support. Bersupport-support dia pecah kan? Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 7, 6. Kita masuk M15, tengok ada confirmation tak? Okay, nampak tak ni? Dia naik. Dia pecah satu support. Ni support kan? Dia pecah. Kan? And then dia pull back. Dia tak sampai. And then dia pecah lagi support. Nampak tak?
So entry kat sini. Nampak? Dia breakout support, dia pullback, kita sell kat sini. Nampak kat H1 breakout, dia pullback, kita nak entry kat sini. Ini first entry bahaya. So kita tunggu dia buat breakout. Dia breakout lagi. Dia tak ambil atas, dia ambil tengah-tengah. Lepas tu turun sampai ke laut. Okay. So kat mana take profit dia? Okay, cuba tengok. Kita entry sini kan. Nampak tak sini? Ada satu zone SBR. Nampak tak? Resistor, 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 support, support. So korang boleh letak satu TP, first TP kat sini. Kan, berapa pip? 20 pip. Okey lah. Mana next TP? Ni next TP dia. Okay. 40 pip. Third TP, kita ambil sini. Semua dia langgar bocor. Bocor, 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 bocor. Okey. Video previous kat dalam VIP. Masuklah VIP. Okey. Ya, yeah, betul. Buy kat support, TP resistance. Kalau resistance, saya kat resistance, TP dekat support. Saya minta maaf sebab ramai budak baru malam ni. Saya malam ni saya nak ajak advance. Jadi saya nampak macam ramai yang tak faham Sebab kalau saya masuk pada basic balik, benda ni akan makan masa tau. Memang habis lambat. Jadi saya terpaksa teruskan juga sebab saya kena ajar yang lain bagi faham. So yang mana baru join tu, saya harap korang masuk VIP. Dalam VIP tu saya ada tunjuk topik-topik apa. SNR ada, trendline ada, direction ada, semua ada. Okay? Okay. So apa lagi yang korang nak lagi contoh ke? Ke nak tengok analisis ke? Kalau semua dah faham, kita boleh borak-borak apa-apa ke kan? Kalau ada yang tak faham, saya tunjuk contoh lagi. Nak tengok contoh kat emas Kita nak contoh kat emas. Kalau jumpa lah. Saya cubalah. Gold ni pening sikit. Gold ni kalau korang main, dia kan serabut sikit. Dia turun kuat, naik kuat, turun kuat, naik kuat. Apa dia nak tahu kan? Ni saya ambil dua-dua je lah. Okay. Dia pecah satu resistance, support kan. H4. Okay, nampak? Dia masuk. Ni breakout kan? Breakout. Lepas tu pullback. Kau tengok gold kan? Dia breakout kuat, pullback pun kuat. Nak sell pun kita cuak-cuak. Nampak dia masuk zone cucuk-cucuk lagi. So nak sell kita bahaya kat sini. So kita masuk M5 lah. Ada jawapan tak? Nampak M5 kalau kau tengok. Kat sini dia dah bagi dah nampak. Saya ambil satu box, satu candle terus lah. Senang sikit. Okay. Kita nak entry dengan SOP betul. So kena tunggu satu breakout support. Betul. Nampak dia breakout support. Dia breakout support. Dia datang. Dia datang kuat tu. And then kita set kat sini. Sebab apa? Breakout, pullback entry. And then dia turun. Dia turun. Dia pecahkan support ni nampak. Nampak dia pecahkan support ni. Dah ambil ni lah cantik sikit. Nampak dia pecahkan support ni. Dia datang balik. Kita boleh re-entry kat sini. Faham? So kita tahu lah. Dia akan turun. Okay. So kat mana dia punya TP? Kan? Untuk gold mungkin kita awal-awal kita aim sini lah. Betul tak? TP kat sini kan.
Berapa? 50 pip. Second TP kita ambil sini ke kan. Eh? And then third TP kita ambil sini. Mana-mana kan. Semua dah bocor. Dia ambil TP sini lah. Kan? Okay. Macam tu. Nampak sini aja. Betul. Gol kalau korang main first entry sakit tau. Silap-silap floating dia terus 50 pip. Jadi pedih lah. Okay. Okay. Kita tengok breakout mana kan. Nampak ni? Kan? Dia break satu resistance betul. Ambil lah satu situ, satu sini ke apa kan. In case lah kan. Goal turun bawah ke. Sebab dia dah breakout kan. Dia kadang-kadang kan, dia insider bila main breakout ni, dia akan ambil tempat breakout atau dia akan ambil tempat bermula. Macam tu. So ambil je. So nampak ni. Breakout. Dia terus terbang kan. Terbang. Kenapa tak? Berapa resistance dia pecah. Okay, saya ambil satu. Lepas tu sini pun ada juga nampak. Dia terus pecah ke atas kan. Okay, nampak. Kita nak nampak dia buat breakout. Ni dia punya pullback. Kita nak entry. Kita tunggu second entry kan. Dia terus terbang. Tak apa, jangan risau. Harga akan datang balik. Ada pullback, ada breakout, ada pullback. Okay. Nampak tak dia terus breakout resistance atas ni. Kalau nak terus entry pun dapat kat sini kan. Kau dah dapat lah 100 pip. Nampak tak? Dia dunam, dia ambil balik tempat breakout mula-mula. Dia naik balik. Sampai gila-gila. Okay? Faham? Okay, saya lupa lah nak mention pasal SL. So, bila main SL ni, SL daripada zone tu, saya biasa akan letak dalam 20 ke 30 pip lah. Daripada tempat entry. Faham? Saya akan buat macam tu. Dalam 20 ke 30 pip daripada tempat kita entry. Yes, saya akan marking shadow. Okay. Tapi saya kadang-kadang saya malas marking. Saya ambil je semua. Faham? Saya macam tu. Kalau saya malas marking, saya ambil je semua. Kan? Saya ngantuk kan, saya ambil je semua. Sebab kita entry zone confirmation, betul? Kita tak entry membabi buta. So biarlah zone besar-besar. Kita tunggu, kita ada SOP kita, faham tak? So biar je dia masuk dalam ni, biar dia buat kerja, dia ada breakout ke, kita masuk. Kau kena cari, nampak tak? Breakout dia cantik, faham tak? Nampak macam ni pun nampak.
breakout cantik. Yang nampak ni. Dia breakout cun-cun je. Sepatang. Kan? So kita tengok ada apa. Nampak dia masuk, pullback. Nampak dia pullback dengan kuat. Kita nak terus buy bahaya tau. Nampak tak? Dia boleh bocor. So kita kena biar dulu. Kita biar dulu. So nampak kat sini. Dia buat break. Sekejap saya masuk M5 dia nampak tak? Tak jelas lah zone tu. Nampak kat M5. Kat M5 dia masuk, dia buat sideway, dia breakout yang kuat. Kan? So marking lah. Resistance yang dia break nampak. Dia ambil, dia terus terbang. Betul dia turun sikit. Dia turun sikit ni dia ambil zone M15 kot. Nampak tak? Dia breakout balik kan. So sini boleh entry. Kita dah entry M5 sini, dia breakout, kita entry balik kat sini. Naik. Okay. Kalau korang tengok kan, bila pakai SOP ni, bila dia sampai dia SOP siap, mesti dia turun loncat. Faham tak? Tapi itulah, benda ni korang kena sabar. Kadang-kadang benda ni makan 1 hari, 2 hari. Memang tak lari, sebab memang dia H4. Tapi saya boleh cakap berbaloi lah benda ni. Betul. Second entry masuk kat M30, M15 atau M5. JJ Junam. Nampak tak tadi saya explain? Dia kan saya kata dia akan pergi balik kat punca sini, betul tak? Nampak dia drop. Kalau nak belajar ni direction topik lain lah. Kita masuk M15. Tadi saya marking sini kan, betul tak? 76. So ni dia nak turun ke mana? Dia akan turun ke sini. Tempat bermula, nampak? Dia turun, dia bermula. Tapi nak ke sini tak senang. Ada toll kat sini. Sini pun ada toll. Nampak tak? Ada breakout sini kan. So kalau dia tak sampai, kalau dia gagal pecahi zone ni, dia akan naik balik ke sini. Kalau dia pecah-pecah macam tu. Sini pun ada toll. Nampak ada breakout ni. Kan? Dia nak sampai sini, dia kena ngadap ni dulu. Dia nak sampai sini, dia kena ngadap ni dulu. Okay? Banyak toll. Yes. Okay. Nak masuk lagi tak? Bahaya ni support kan. Dia terbang balik kan. So kalau kita nak entry boleh ke kalau ada confirmation? Kalau tak, macam ni. Macam ni ya. Boleh pakai zone tu untuk sell pula. Tak. Tool samping besar lah. H4. Saya sebut tool tu adalah SNR lah. SNR. Sekarang ni 50-50 tau. Kalau korang tengok. Sebab apa? Sebab nampak tak? Dia buat breakout kat sini. Kan? Sini. Sini pun dia nak masuk zone, dia buat breakout. So, siapa yang ada entry sell kat sini, biar je lah dia turun. Takut tak nanti dia naik balik. Pun berjadi ke? Faham tak? Sebab ni adalah SNR, sini adalah SNR. Okay. Betul.
SL dia bila buat second entry tu, dapat entry second entry tu, SL dalam 20 ke 30 pip bawah daripada zone atau atas daripada zone. Okey. Jadi apabila korang main time frame lagi besar, SL kena lagi besar. Kalau korang main time frame lagi kecil, SL lagi kecil. Faham? Breakout ni scalping pun boleh pakai. Faham? Tapi kalau main breakout scalping, time frame kecil je lah. Faham? Boleh je nampak kita main breakout kat scalping. Tengok kalau ada. Nampak tak? Breakout. Nampak dia pecah dua resistance. Kau ambil dia dua. Lepas tu buy lah. Dia kalau main lower time frame ni nak main confirmation susah sikit. Sebab kita nak kejar pips kan. Sebab main scalping ni main dalam 5 ke 10 pips je. So bila korang main confirmation, korang akan kerugian pips. Faham tak? Jadi kalau nampak satu breakout cantik, dia pullback korang buy. Faham? Macam ni. Pullback breakout cantik kan? Faham? Turun, buy. Buy. Faham? Macam tu je. SL buatlah 10 pip ke kecil ke. GG TP, mantap. Scalping. Nak main scalping nak selamat kan, main order H1 lah, faham tak? Korang main order H1, arah korang H1, so korang main kat MTT, M15, faham tak? Saya main macam tu, saya rasa lagi selamat. Boleh, boleh, boleh. M5 boleh pakai formation juga. Nak main lot besar satu boleh layer boleh dia perlu berapa Nak main lot satu lot. Satu lot 10 pip dah $100. Kalau kau layer 3 kali 10 pip dah $300. Siapa yang main satu lot tu saya rasa baik 1,000 ke atas lah, 10,000. Tak? Ini trailing view. Tips tak nak MC. Saya rasa follow money management lah. Betul. Jaga MM. Korang tak jaga MM ke laut tu. Serius. Orang yang lot besar sebab equity dia besar. Korang jangan ikut. Faham tak? Korang punya lot size dengan layer korang kena sesuai dengan korang punya equity. Faham tak? Korang ada $500, buat macam $500. Ada $100, buat macam $100. Itu satu. Jangan ada $1, tekan macam ada $1,000, memang habis. Memang habis. Okay. Lepas tu, fundamental ada tapi dalam 10-20% je lah. Saya lebih pada technical. Okay. Ini satu, saya rasa nak trade forex ni, forex kan berisiko. Jadi saya rasa kalau boleh jangan pakai duit belanja lah. Itu je lah nasihat saya. Korang kalau trade pakai duit belanja, orang punya hati bila entry bergelora. Duduk diam. Faham tak? Jadi bila trade ni kena macam pakai duit saving. Faham? $500. 5 sen dah okey lah. 5 sen, 10 sen, 1-2 layer, 3 layer pun dah cukup. Faham? 100 USD saya rasa 1-2 sen je. Layer pun 2-3 kali. Kalau korang masuk 1 USD, korang masuk 2 sen, korang layer 3 kali, kan? Dah 6 sen, dapat 30 pip, dah berapa? $18.
$100 dapat $18. Itu 18 sen tau. 18%. 18% satu hari. ASB 5% je setahun. Korang bayangkan. Okay? Saya sarankan sebenarnya seelok-eloknya minimum equity kan. Paling nak okey lah $100 lah. Kalau tak ada kurang nak buat macam mana kan. Tapi sebab bila korang ada satu equity yang agak-agak okey sikit kan, $1 ke atas kan, korang boleh entry, korang boleh layer, korang boleh floating, korang boleh follow 2-3 signal. Banyak benda tau. Kalau korang ada $30 je, masuk 1 sen. Layer sekali je. Lepas tu nak follow setup lain, takut mampus. Lepas tu tunggu 12 jam, dapat $2 je. Sakit tak? Kan? So ujung-ujung satu hari dapat $4, $6. Jadi penat lah macam tu saya rasa. Itu pendapat saya personal lah. Boleh. Bawah $100 saya rasa main 1-2 sen dah okey lah. Yeah. MM penting. Kan? Tu je lah. Nak main besar, dia pun besar. Tu je cara dia. Okay. Nak sharp, main demo. Saya main demo dulu, nak dekat 3 bulan tu. Auto performance forex kan, main demo 3 bulan. Lepas tu, bila depo, setiap kali MC, masuk demo balik. Bila MC, masuk demo sebulan. Bila MC, masuk demo sebulan. Belajar balik lah. Sebab kat demo kita boleh hentak kan. Hentak kau-kau lah. Hentak. Macam tu. Saya trade lama. 6-7 tahun lah. Dulu nak trade, nak cari kelas susah tau. YouTube pun tak ada apa sangat tu. Belajar sikit-sikit. Nak entry one lot, balance kena at least. Macam mana lah. Okay, komen kan Kita masuk Euro USD, satu lot. Satu lot 10 pip adalah $100. Kalau kena SL, satu lot 40 pip, dah $400. Kalau korang ada $1,000, korang masuk satu lot, kena SL $40, korang dah rugi 40% daripada equity korang. Logik tak? Depo $1,000, rugi satu setup $400. Rugikan 40% daripada equity korang dengan satu setup. Tak logik. So kena besar sikit. Kalau ada 5,000, hilang 400, hilang dalam 5%. Elok sikit lah. 5,000 ke 10,000 lah. Okay. Nanti saya share video kat dalam VIP, korang tengok balik Betul. Emosi sebenarnya korang kan. Betul. Musliman cakap emosi tu sangat penting. Emosi sebenarnya nombor 1 dekat dalam trading. Okay. Korang kena emosi ni kena jaga lah. Sebab dalam trading ni ada 2 emosi tau yang akan conquer kita. Satu greed, tamak, lagi satu fear, takut. Okay. Kalau emosi korang tak stabil, nanti tiba-tiba korang akan terlampau takut nak entry. Tapi kadang-kadang korang tak takut entry lah. Tekan banyak kan. Lepas tu kadang-kadang korang terlampau tamak. Kadang-kadang tak tamak. Faham tak? Bila time kena tamak, tak nak tamak. Bila time bahaya jangan tamak, korang tamak. Macam tu lah. So, bila korang jaga MM, korang akan stable tau benda tu. Kenapa kau punya sini tuan buat buy hari ni tapi direction sell? Sebab tu kata bila main apa ni? Bila main reversal ni ada SOP dia. Faham tak? Dia kena ada breakout. Nampak tak? Nak main reversal. Nampak tak? Dia turun. Dia buat satu breakout kan. Nampak sini. Breakout. Dia buat breakout. So kita boleh buy kat sini. Nampak tak? Buy sekejap je lah. Kan? Dapat 20 pip. Itu saya kata dalam buy ada sell. Dalam sell ada buy. So korang jangan sekarang cik kata orang tu buy, orang tu sell. Tapi dua-dua TP. Dua-dua take profit. Faham tak? Dia lain orang lain mata macam tu.
Saya rasa kalau boleh satu setup korang risikokan 5% ke bawah lah. 5%, faham tak? Cara buat gimana sir? Kok gitu? Gini. Saya rasa full margin kat setup apa? Saya rasa ni kan simple je. Entry, lot size dengan layering kena sesuai dengan equity. Tu je. Faham? Okay. So ada apa-apa lagi tak? Nak usah-usah apa-apa ke? Nak tanya apa-apa ke? Sebelum saya tamatkan kelas. Saya okey dia kalau nak tanya-tanya. Lot size share kat demo. Betul? Yes. Faham? Saya biasa analisis market bila sebelum masuk. Saya akan analisis betul-betul full analisis hari Ahad. Faham? Hari Ahad, lepas Zohor macam tu kan, bangun pagi, pergi cek kopi ke apa benda ke tak kisah, saya akan spend dalam 3 jam macam tu lah. Buka semua pair, conteng lah. Conteng. Lepas tu, saya akan tunggu harga datang kat setup saya. Orang kalau nak analisis, senang pakai trading view. Membantu. Itu satu. Yang kedua, orang install nama benda ni. Sekejap saya tulis. Call level. Okay. Call level ni, korang buka kat korang punya Apple Store ke Google Play, call level ni, korang install, nanti korang boleh isi tau. Contoh korang isi Euro USD dekat 1,700, Euro USD 1,7600 kan. Korang isi kat call level tu, zone tu harga sampai kat situ je akan bunyi alarm kat phone korang. Faham tak? Titok. So, tak ada menghadap kat skrin 24 jam. Dia ada alert, faham tak? So, saya tengah lepak-lepak, tengah buat kerja kan. Tiba-tiba masuk notification. Saya tahu harga dah kat zone. Saya monitor. Macam tu, faham? Download lah benda tu, membantu. Nama benda tu call level. Yes, penting benda tu. Kita nak trading, takkanlah nak menghadap chat 24 jam kan. Kita ada live tak? Call level, yes. Okay. Yes, ada gambar warna biru kot. Gambar-gambar dia warna biru. Call level. So kan, gambar dia macam C sikit. Tulis dia call level forex, semua tahu. Dekat dalam tu ada. Macam mana nak kaitkan fundamental news kalau ada. Saya tak pasti. Saya fundamental saya main sikit je. 10%. Saya akan aim news-news besar yang 3 bintang itu. Saya main news macam ni tau. Saya main news. Kalau pukul 8 malam ni, tak payah. Free je. Kalau ada news besar, 8 malam, saya akan contohlah news Euro kan, 8 malam. Jadi saya akan entry, setup pukul 12 tengah hari awal-awal. Faham tak? Nampak setup, saya masuk, lepas tu saya BE je. Kena-kena lah. Macam tu. Saya macam tu lah. Saya tak buka lagi face to face. Okay. Broker apa sesuai dengan call level? Semua broker tak jauh beza. Pip-pip je. Paling pun 1-2 pip macam tu. So tak apa. Boleh je. Saya duduk KL. Kuala Lumpur. Oh, Selangor lah. Okay. Bagi saya broker paling nice lah. Bagi saya Korang nak broker macam mana? Kalau korang tanya saya, broker paling bagus kat Malaysia is OctaFX. Sebab OctaFX kalau korang tengok, dia sekarang number 1 tau. Sebab dia
dah lama, lepas tu ramai pakai, nak withdraw besar boleh, nak depo besar boleh, broker tu boleh. So dia legit lah. Okay, tu satu lah. Okay, yang kedua, kalau korang tanya, broker, korang cuba check dollar market. Dollar market punya, dollar market, korang register, korang tengok dia punya spread, halus gila. Okay. Yes. FBS pun okey juga. Boleh, bila kecil boleh. Cuma dia macam ni lah, faham tak? Broker-broker baru ni, bukan broker baru lah, broker-broker yang tak number one ni, dia nak lawan broker-broker power. So dia orang buat lah spread halus, faham tak? Nak tarik perhatian. Broker-broker yang dia gempak ni, dia tak main lah benda-benda tu. So tu yang dia biar spread selamba bapak dia je, faham? Bentuk dia macam C sikit, C. Okay. Okay. Alright. Saya tutup kelas dulu Saya minta maaf kalau saya punya pengajaran ni ada kekurangan ke. Sebelum tu boleh tak kalau korang kongsi feedback untuk malam ni dengan saya, tulis macam kelas ni bagus ke tak ke, terbaik ke, so saya bolehlah buat rujukan apa kurang. Okey, minggu depan ada lagi. Tapi minggu depan untuk VIP. Okey, minggu ni untuk public. Sekejap saya nak record jap. Nak join VIP, sila message admin. Nanti admin akan ajar. Okay? Thank you so much guys. Bye-bye.